Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يهديهم فإن لم تهديهم فلا تزدهم إلا خسران في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita sekali ini, marilah sambung lagi kita bersamaan dengan madah tafsir kita daripada surah Fussilat. Kerana tengok kepada isi kandungan yang kita telah dengar mari beberapa kali perjumpaan, maka isi kandungan yang kita lagi akan baca dan dengar pada malam ini ada manfaat bagi kita biiznillahi ta'ala. Maka marilah sama-sama kita mentadabburkan isi kandungan Al-Quranul Karim supaya kita dirahmati oleh Allah dan dianugerahkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pemberian yang tidak terhingga. Jadi kita telah baca mari dah kata orang-orang yang tidak beriman itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi mereka teman-teman yang rapat daripada jin dan manusia
supaya dua perkara itu menarikkan mereka itu kepada jalan yang kebinasaan, kecelakaan, sehingga orang yang turut akan itu jalan, dia termasuk daripada golongan orang yang rugi. Setelah daripada dia rancangan yang pertama tidak berjaya, dia guna pula rancangan yang kedua, iaitu sekatnya akan manusia daripada mendengarkan akal Al-Quran, dan dia berikan penjelasan kata orang tak dengar Quran ini adalah orang yang dapat menang, orang yang dapat kejayaan itu di dalam pandangan dia. Setelah daripada tu Allah Ta'ala khabarkan kepada kita kata orang yang buat kerja seperti demikian tersebut, Allah Ta'ala mensifatkan mereka itu kata adalah seteru bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan dia iaitu kekal kediaman dia di dalam api neraka. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal afiyah. Sehingga orang yang ikut dia, ikut mana kata jalan ni jinjak langkah yang dia utus, yang dia gariskan oleh pembesar-pembesar mereka, sampai kata apabila dia masuk dalam api neraka, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak jijaknya mereka-mereka itu dengan tapak kaki dia, sehingga jadilah ketua-ketua yang mengajakkan mereka itu kepada jalan api neraka itu duduk di bawah patak kaki mereka. Itu adalah balasan dengan cara kesimpulan daripada hisah yang kita itu telah belajar. Pada malam ini biiznillah ta'ala kita akan tengok pula balasan orang yang tetap molek dengan Tuhan. Orang tak pakat orang guna cara memikir, orang yang gunanya keceridikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Jalan nak berjaya kena tetap, jalan nak mulia kena ingat budi bahasa. Nak mengkekalkan nikmat hak Tuhan berikan kepada kita, pasti kita kena syukur dan redha. Itu adalah jalan yang nak menyelamatkan kita dunia yang sementara ini dan hari akhirat kelak yang kita akan kekal abadi. Tidaknya ada kesusahan kalau dah kita duduk di dalam ajaran Islam, iman, ihsan, sampaikan kepada matlamat hidup kita menghabisi. Jadi Tuhan kata pada ayat yang ke-30 tu, cuba kita perhati tengok. Ayat ke-30 daripada surah Fussilat. Ini ni adalah orang panggil basyarah. Pala maudhu' dia, pala cerita dia tu dinamakan basyarah. Basyarah ni makna kata berita gembira bagi orang yang mengasakan Allah Ta'ala, serta dia itu senantiasa istiqamah di atas ketaatan dia kepada Tuhan. Itu makna cerita yang kita nak dengar, yang kita itu nak ambil pengertian pada malam ini. Jadi Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ni ayat yang manusia duk cari-cari, ayat yang nak bawa manusia itu kepada kejayaan, ayat yang manusia duduk nak kepada dia, mau kepada dia. Karena semua manusia ni ia ada dua sifat yang dia itu membinasakan dia.
Yang pertama takut. Takut tu mana takut lain daripada Allah lah. Yang kedua dia pusing, hazin, serabut dia, tak senang hati dia. Dua sifat ni manusia tak mau nak jumpa dengannya. Maka apabila kita ni sebagai manusia, kita tahu dengan yakin dan nyata, kata kita tak kekal di atas muka bumi yang sementara ini. Kerana gapo boleh kata gitu? Kerana perkara yang hissi yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Tidak ada siapa pun boleh mengkekali di atas muka bumi ini. Tak ada. Maka apabila kita boleh tengok orang yang sampai ajal belum daripada kita sore ke sore, sore ke sore. Setiap hari boleh kita dengar khabar tadi itu, seolah kata perkara tu berlaku sungguh. Cuma tak berlaku lagi di diri kita kerana masa itu tidak disakat lagi. Dalam arti kata sakat tu tak sampai lagi kepada kita. Dia akan sampai dengan ketiadaan syok dan ragu. Akan tetapi siapa tu kena siapa? Apabila siapa, timbullah manusia dua perkara yang dia duk lari tak sejumpa. Yang pertama, takut. Memang dah takut. Kerana kita nak pergi kepada Allah yang kita tak pernah pergi. Kita nak menghadapi dunia ataupun dunia satu lagi, kalau kita nak panggil dunia, panggil Allah lah lebih kena. Allah satu lagi yang kita tak pernah pergi. Kita tak pernah pergi di situ. Pergi itu bukan guna nak boleh balik, tak boleh nak balik. Pergi kena pergi ke depan semua. Jadi membawa pada manusia itu ada takut. Dan bukan takut sekarang, bahkan berasa rusing terhadap perkara yang dia tinggal di belakang dia. Membawa kepada manusia itu himpun di antara dua perkara. Takut serta rusing. Takut nak pergi, rusing nak tinggal. Maka dua sifat ning setiap orang manusia akan rasa, akan kecap dan akan menerima perkara tersebut nanti. Yang nak lari tak boleh. Lalu bagaimanakah Allah Ta'ala nak buka jalan keluar kepada kita? Tuhan nak beri jalan keluar kepada kita macam mana supaya nak beri selamat kita daripada dua sifat. Nak beri kita selamat daripada dua sifat tu, bagaimana kita tu nak beri selamat diri kita. Dalam hak lain ni rasa tak jelas mana. Kalau kita pergi daripada alam dunia ni, kita tinggal alam dunia ni nak pergi mana? Tinggal jasad dia, roh tu pergi dah. Dia kata klik kepada tabiat. Apa mana tabiat? Benda yang tak boleh juga nak royak dengan cara nyata dan jelas. Tapi sekadar boleh royak kata aturan alam. Tu makna kata tabiat. Ada berpusingan siang dan malam. Ada matahari naik dan turun. Ada bulan naik dan turun dan sebagainya. Itu adalah tabiat yang Allah Ta'ala pelakukan di atas muka bumi ini. Dia kata klik pada tabiat. Bahasa siapa panggil klik pada kelab paisu tamacat. Klik kepada tabiat. Apakah hakikat tabiat tu? Orang yang kata dengan itu falsafah, kata dengan itu teori pun tak jelas, tak nyata bagi diri dia. Akan tetapi dinul Islam, agama kita iaitu agama Islam, cerak kata kita daripada mana, dan kita nak kembali pula tu kepada siapa kita cerak molek. Nyata molek
sah dengan akal fikiran, sah dengan undang-undang, sah dengan agama. Jadi 3 perkara ini beripung di dalam iman seseorang yang beriman kepada Tuhan sebagai yang ciptakan langit dan alam semua. Jalan keluarnya, mari kita dengan Tuhan royak sendiri. Pakak takut belaka, kita pun takut. Mendengar semua perbuasa takut. Mana dalil kata orang pakak takut nak pergi di sini ni? Apabila sikit orang sebut benda hak pesen pelik-pelik sikit nak sapakan, jadi punahkan nyawa dia, dia tak pergi situ. Tu menunjuk kata dia takut. Sebut benda-benda hak pesen kata telucuknya alat, telucuknya roh daripada jasad dia, takut. Dan sebagainya. Maka jalan keluar yang dinyatakan di dalam Islam sebagai Rabbul Alamin sendiri royak, kena buat gini. Masya Allah. Lah mana? Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata. Mereka yang berkata di sini maknanya mereka yang pegang dengan hati, mengaku dengan lidah, beramal dengan anggota. Tu makna kata qalu. Qalu kata apa? Rabbunallah. Tuhan kita iaitu Allah. Kalimah qalu Rabbunallah ada hakikatnya. Berkata mereka itu, Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Maqam di sini orang panggil maqamur rububiyah. Lah mana? Makna kata Tuhan nak royak kepada kita kata Tuhan yang mencipta, yang mengada, yang membuat, yang menaik, yang menturun, yang merezeki, yang mentarikkan semua ialah Allah. Allah ni apa makna? Ialah Dzul Uluhiyah, Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya. Sepatah. Allah itu Tuhan kita. Teman. Kalimah Allah Tuhan kita, makna merangkungi makna syahadah tu lah. Makna asyhadu an la ilaha illallah tu. Merangkungi syahadah kita. Nawi kejak molek dulu situ. Kalau tak kejak situ, ia tak mari hak lain. Ia tak mari hak lain. Setelah daripada kejak dah kita di situ, kejak dia kata Rabbunallah, syahadah kita kejak, nyata molek. Nampak tu tak? Syahadah kita kejak dan nyata molek. Walah mana? Iaitu kita kena faham jadi jelas di sini dulu. Jelas jelas di sini dulu. Supaya nak kita jadi jelas ni, kita kena reti sungguh. Kalau tak reti sini ya payahlah kita nak sapakan kepada matlamat yang Tuhan itu hendak. Lah mana cuba kita tengok. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma kemudian thumma ish thumma istaqamu kemudian istiqamah mereka itu. Apa makna istiqamah? Istiqamah ni makna kata dia itu senantiasa buat amalan. Begitulah, buat amalan sebagaimana Tuhan royak itulah. Itu makna kata innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Thumma istaqamu. Istiqamah ni dia adalah perkara yang sama selepas daripada kita itu beriman kepada Allah. Istiqamah ni adalah thamarat.
adalah buahan daripada iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya samarat dia, ya kena ada. Kalau tidak, payahlah kita nak jadi dapatnya habuan yang Allah Subhanahu wa taala ada janji. Dengan sebab itu, katanya alim ulama kita di sini makna hendaklah kita itu mengikhlaskan amal bagi Allah. Mula sekali. Setelah daripada tu, amallah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala syarak mari bagi kita. Orang Islam kena faham biar jelas di sini. Islam kita adalah agama sistem. Agama yang adanya pelaturan. Bukan agama yang asywa'i. Ikut turut perasaan itu bukan. Islam yang adanya cara dia, aturan dia, susunan dia, contoh tauladan dia. Ya gitu. Sini kita kena faham. Terkadang kita nampak benda ni mudah. Tapi pada hakikat kita nak buat payah. Bukan mudah. Bukan mudah. Kena adanya iman. Kemudian kena adanya amal. Amal tadi tu amal yang disyarak mari. Amal hak tak disyarak mari, tak sah. Tak mau. Naknya amal yang disyarak mari. Yang diroyak mari. Kemudian buat amal perkara tadi itu serta ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita itu dapat bahagia bagi hidup. Orang yang ada iman, ada ikhlas, ada mutaba'ah, 3 perkara ni serta dia itu istiqamah, dia akan dapat gapo? Lagi kita tengok. Dia nak boleh gapo orang umpama ni. Kita kena faham. Terkadang kita tak faham benda ni. Tak faham benda ni, kita lah yang rugi. Tidak siapa pun boleh nak membantui kita. Tak kuasa. Amo nak misal, nampak jelas dengan cara nyata-nyata. Kita kata, orang periksa di dalam bilik pengajian tahun ni kita kata, dia tak ada boleh walaupun satu markah. Arti kata periksa tak naik, jatuh. Soal kata, adakah ustaz atau pemuda ataupun siapa pun yang ada jawatan kuasa dalam sekolah tu boleh nak bantu kita? Tidak sama sekali. Kalaulah kita kata dia ada markah, tapi markah dia tu tak siapa, bolehlah syafaat bantu-bantu. Akan tetapi hak ni tak ada langsung, sifr, markah tak ada. Dengan sebab iman tak ada, ikhlas tak ada, mutaba'ah tak ada, istiqamah tak ada, habis licin. Bahawa apa kita kena duk kecek hal ni? Kerana kita nak menemui benda ni supaya nak uwi kita itu selamat daripada takut dan rusing. Serabut. Tak say ke takut? Ya tak say. Serabut pun tak say. Serabut nak tinggal dunia. Takut nak menuju kepada alat satu lagi. Serabut dua-dua. Hak tu pun takut, hak ni pun serabut. Maka kena tahqiqkan 3 perkara ni. Yang pertama, qalu rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala. Serta kita mengikhlaskan. Kemudian kita mengistiqamahkan amalan yang disuruh di atas contoh tauladan yang dirayak oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Tu nak? Tu dia. Setelah daripada tu, Imam Ibnu Jarir radhiyallahu an, dia telah meriwayatkan hadis daripada Sa'id ibni Imran. Dia kata, Sa'id ni, dia kata, aku ni baca di sisi Abi Bakr As-Siddiq akan ini ayat. Sa'id ibn Imran ni salah satu daripada anak murid lah bagi Sayyidina Abu Bakar. Tabari nyeraya akan ini cerita. Abu Bakar ni orang dengarkan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Mai kita nak tengok Sayyidina Abu Bakar yang lebih, yang hebat, yang tinggi pangkat di sisi orang Islam kita lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam umat ni orang nak sama taraf iman dia dengan iman Abu Bakar, tak ada. Walaupun nak hitung semua pun Nabi kata iman umat dia nak ukur dengan iman Abu Bakar, tak boleh nak buat jadi sama. Maka Sayyidina Abu Bakar ni dia nak kata lagu mana terhadap ayat ni. Kata innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Nak kata lagu mana? Abu Bakar kata qalahumul ladzina lam yusyriku billahi syai'ah. Allah. Makna kata orang yang tidak menyengutu akan Allah sesuatu pun. Ini adalah makna bagi ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Payah ke? Payah. Kerana syirik ni benda yang halus lebih daripada semut hitam yang berjalan dalam waktu malam di dalam batu-batu yang hitam. Cuba kita khayal tengok Nabi royak. Semut hitam yang halus jalan di waktu malam di dalam batu yang hitam. Cuba kita perhati, cuba kita tengok. Kenapakah syirik itu jadi bahaya sebegitu lalu? Dan kita kena jaga daripadanya biar sungguh-sungguh. Kerana benda tu Tuhan tak ampun dosa dia. Dengan sebab itu Abu Bakar ya faham. Kata innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tu makna ya gapo dia hak sungguh. Hak ning lah. Kita kata kalau kita tak usahakan diri kita, nescaya apa hak kita ada angin-angin nak dapat boleh daripada Tuhan kita, hak Tuhan berjanji, kosong. Hari yang kita duduk ni, banyak rupa-rupa syirik. Banyak sekali rupa-rupa syirik yang kita duduk zaman kita. Allah. Takut benda tu. Terkadang kita faham kata syirik, iaitu sembah berhala. Syirik lebih halus daripada itu. Menengok, majalah juga masuk di dalam perkara yang menyengutu Allah. Seru perkara yang gaib lain daripada Allah, majalah juga. Minta perkara kepada yang gaib, yang manusia makhluk tak biasa, tak kuasa nak mengerjakan perkara tu ataupun nak menunaikan perkara tu, kita juga pergi minta, pergi seru, pergi harap, pergi tawakal, punah pula. Benda tu duk dana. Duk dalam telefon kita ni. Daripada orang Islam kita duk ambil perkara-perkara mari duk guna di dalam hidup harian. Maka itu adalah perkara yang Allah Ta'ala murka lebih daripada minum arak lagi. Lebih daripada berzina lagi. Lebih daripada tu, lebih daripada ni. Kerana itu adalah syirkun billah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita jadi tak bimbang? Kita kena bimbang kepada diri kita kerana
apabila sapa hari yang Allah Ta'ala royak dalam Quran ini, ia akan sapa semata. Bagaimana kita nak siap sedia untuk hari tu kita nak pergi jumpa dengan Tuhan kita. Hari ni tak saya nak makan, tak makan pun orang nak suap we tak saya. Orang nak we minum, tak saya. Orang nak pecik, tak ada dah, tak saya belakang. Nak apa? Mata hadap ke atas mata. Kenapa? Kerana nak kembali dah dia kepada Tuhan dia. Ila bari'iha, kepada Tuhan yang menjadi yang mengajarkan dia. Tu. Tiap-tiap orang, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap orang kena sapa situ. Maka bagaimanakah kita nak duk jadi kena? Ni Sayyidina Abu Bakar tolong nasihat kepada kita supaya nakwi kita itu jadi selamat, supaya nakwi kita itu jadi tenang hari yang kita nak pergi jumpa Tuhan kita. Kita tak say juga kan kita nak musafir pergi kana-kana kita serabut. Bolehkah kita nak pergi kana-kana kita tinggalkan kita berasa serabut dan kita berasa takut nak pergi, kita nak pergi ke tak? Hak tu kita pergi balik tapi kita tak segi. Juga hak ni kita pergi tak balik. Tu tak? Hak ni kita pergi tak balik. Dengan sebab itu katanya seorang lagi daripada riwayat Sayyidina Abu Bakar juga kata, tak ada salah, dia kata 2 kali. Makna kata ia menyatakan ayat ni 2 kali makna dia. Daripada riwayat satu lagi yang dikeluarkan oleh Imam Tabari juga, dia kata seorang daripada rawi namanya Aswad anak Hilal. Berkata ia tu dengar Abu Bakar lah kata radhiyallahu anhu. Mu nak kata lagu mana pada ayat ni wahai Abu Bakar? Ia guna kata ma taqulun. Ma taqulun. Tak ada guna ma taqul. Apa? Kerana nak ihtiram dan tauqir. Nak memuliakan orang yang lebih. Kaifa halukum? Ya sore ya. Supaya apa kita tak kata kaifa haluka? Kerana kita nak memuliakan dia. Ya alim ulama ke, orang yang ada jaksa ke dan sebagainya. Itu cara guna percakapan kita yang digunakan oleh sahabat-sahabat zaman dulu. Akhlak ni kita kena kembali kelik semula. Lahana qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ma taqul? Ma taqul fi hadhil ayah? Katalah mana pada ini ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Thumma istaqamu. Katanya sebagaimana Abu Bakar royak di sini kata istaqamu tu makna kana? Rabbuna Allah thumma istaqamu, daripada dosa-dosa. Ini payah juga. Ini darajat yang kedua. Hak tadi hak takut sekali. Hak ni dosa-dosa juga. Dia adalah kesal ada kepada diri seseorang manusia, ada juga. Nampak tu tak? Tu. Kemudian mereka ini istiqamah, dia tak paling dah daripada apa yang dia itu reti faham yakin. Dia reti daripada syarak lagu mana, ya wa amal turut tu, dan dia istiqamah di atas itu. Istiqamah ni mana senantiasa melazimi perkara tersebut. Itu mana istiqamah. Payah orang nak istiqamah ni, payah. Yang kena ada taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagi kita. Katakanlah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dengan sanad yang sabit kata, qultu ya Rasulullah, seorang sahabat nama Ahmad, seorang sahabat nama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Thaqafi ni fuak bakar Taif. Berimej dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok nenek dia buat lagu mana? Sebab tu dia kena rahmat juga kepada orang hak
menyakiti kita kuat-kuat tu. Nah, kita kena merahmati juga terhadap dia. Supaya anak cucu dia tu boleh pula sambungkan iman terhadap benda hak benar. Lalu ia tanya, "Qultu ya Rasulullah, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadithni, coba aku sikit. Bi amrin i'tasama bihi, dengan satu urusan yang aku nak gantung dengannya. Aku nak pegang dengannya, aku nak siqah dengannya, aku nak senantiasalah tulah." Nabi kata, "Qul Rabbi Allah thumma istaqim." Kata oleh mung, kata Tuhan aku ialah Allah, kemudian mung itu istiqamah. Apa makna Qul Rabbi Allah? Makna kata kita kena menjadikan Tuhan kita ni iaitu Allah hanya jua. Lah mananya nak jadi Allah hanya jua? Kita pun duk kata habis hawa dah kita kata. Tapi hakikat hak sebenarnya rezeki duk di tangan dia. Duk tangan Allah kan. Tapi ada ke tak kita pergi cari rezeki perkara-perkara yang Tuhan itu tegah. Terkadang main pasal benda-benda yang nak menyungutu Allah Ta'ala untuk nak cari rezeki. Apa ada? Sapakah sekarang setengah-setengah daripada orang Islam yang beli ibu berapa nama orang panggil tak tahu duk dapat kedai buat gitu. Hari masuk kedai. Pak orang tanya, "Gapo ni makcik ni?" "Oh, dak nak ambil berkat sikit masuk orang panggil orang masuk dalam kedai." Itu adalah perkara yang tak diakukan dalam agama. Tapi dia tak tahu nak buat gano. Tapi kalau kita mati le keadaan kita tak tahu gitu lalu tu, wasa malu tu. Tuhan nak maaf we kedak tak tahulah. Nampak tu tak? Sebab tu kita jangan buat galiklah masalah ni. Juga masalah tu, kita yakin kata Tuhan yang merezekikan. Akan tetapi terkadang kita pergi cari perkara-perkara yang nak tambah rezeki bukan jalan yang syarak. Nyogi buat perkara-perkara yang Tuhan tegah. Daripada sihir ke, daripada tu, daripada ning, payah tu. Jadi gananya kita nak buat. Kita yakin dah kata Tuhan lah yang merezekikan. Sekadar tu tak pandai. Makan nasi sekarang, main makan nasi hamba tapi tak ada akak ke apa. Lauk pun tak makan nasi sekarang. Sama lada pun tak ada. Tu dia. Silap lah tu. Dah tu. Makna kata mari makan nasi hamba kena ada lah moga tu. Kita mengaku kata, ya Allah Ta'ala yang merezekikan. Kena yakin kalau tak cara nak cari rezeki tu macam mana dalam agama. Kena mengaji we tahu. Ni tepat yang kita kena hak mata Rabbi Allah tu bukan mudah lah. Faham tu? Rabbi mana Tuhan yang duk mengaturkan kita. Apabila sakit mari. Nampak? Tipa sakit mari. Kita tak ada kira mana. Terkadang minta Tuhan jauh lah daripada tu. Cara nak perobat kita, terkadang kita perobat benda tak kena. Kali dengan syarat. Menyungutu Allah Ta'ala tak menyungutu Tuhan. Tak ada kira sakit hingga. Tuhan wih hingga. Tuhan wih. Tapi tanya kata itu adalah kena dengan syarat. Kata kena hasil tu. Pak coba tu. Ni hak takut ni. Pia-pia boleh kata Rabbi Allah. Tak ada payah. Sebut payah. Payah gapo sebut. Tapi perlaksana ya kita pakai hidup tiap-tiap hari tu. Macam mana? Pia yang mengkapuhkan hati. Makna menserakan hati di antara lelaki dan perempuan untuk boleh bernikah kahwin sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita pergi cari benda-benda pasal sihir tu untuk nak ikatkan di antara dua ni li ajlil maslahah. Kerana ada maslahat tu maslahat ni. Tu makna kata kita kata Rabbi Allah tadi tu tak sah dengan perkara ni. Ayah dah tu. Kita dok tengok duit tebal dalam kocek orang. Dengan tu dengan ni gotu laga ni kita nak pergi ikat tadi tu guna benda tu. Salah dengan Tuhan.
Hanya jadi ganonya kita kata Allah Ta'ala ada. Hak tu nak ayat tak apabila kita kata Rabbi Allah. Hak tu. Hak tu nak ayat kata kita kena duduk dalam undang-undang tu. Hak tu payah. Kita ni pasal burung liar belaka. Tak kira lah siapa-siapa pun. Tak gitu kan? Nah, Rabbi Allah rezeki tu bagi. Tapi menipu tak berhenti-berhenti. Dalam masalah perniagaan, dalam masalah cari dalam masalah tu masalah ni. Ada dalam masyarakat. Ada Rabbi Allah di mulut. Ini tepat dia. Sebab tu Nabi nak royak satu perkara pun. Qur Rabbi Allah ni berat. Bukan tak berat. Cuba kita perhati tengok hidup kita lah mana. Negara kita ni. Lah mana cara nak cari rezeki masuk dalam perut bedah kita ni. Lah mana. Cara nak carikan rezeki lagu mana pula nak tilik habis kalau kita orang nego. Pasal orang nego. Kalau pasal orang buat kebun, orang buat kebun, cara setara mana, kok mana, ya kena pergi habis. Orang kata Rabbi Allah tak hipik tanah orang. Tak halihnya batu tanah di antara tanah kita dengan tanah orang. Tu Rabbi Allah. Kata-kata Rabbi Allah. Perkara tadi tak ada heran sekarang pun. Tu bukan. Tu payah tu. Tahu kata risuah ni haram. Tapi kita tu buat kerja. Rabbi Allah. Bukan. Tak lepas. Ini kita nak minta doa kepada diri kita dan kepada semua. Supaya boleh nak duduk di dalam ni. Berat ni benda ni bukan ringan ni. Ada rakyat ni. Benda payah. Benda susah. Kerana ia berlawan dengan hawa kita. Dalam tiap-tiap diri kita yang ada hawa. Ia ada berlawan dengan benda tu. Kemudian, katanya Rabbi Allah, thumma istaqim. Kemudian suruh istiqamah. Lah mana? Diri seseorang manusia ni, ia naik turun. Dia hidup yang dilikungi oleh suasana yang berlainan. Terkadang kita kena coba sining, najah lagi, depan ada pula. Kerana semua hidup manusia ni duduk dalam cobaan belaka. Bukan mudah. Sebab tu Nabi istaqim, suruh istiqamah wiya maulad. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh masuk dalam ni. Nampak tu tak? Tu dia. Lalu katanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi tu, qultu ya Rasulullah, ma aktharu ma takhafu alayya. Mu takut gapo sekali terhadap aku ni ya Rasulullah? Kamu takut sekali tu gapo? Sama kita tengok. Muskilah masyarakat yang duk berlaku di sekelilingi kita. Kita nak menyelesaikan muskilah tu, wijaya dunia dan akhirat tu macam mana oleh pandangnya kacamata Islam. Dia tanya Rasulullah, apa kamu takut? Hak banyak mu sekali, hak banyak mu takut tu berlaku di atas aku ni gapo? Lepas daripada aku berimej dan aku istiqamah, kamu takut sekali tu gapo? Lalu Nabi ambil tangan dia ni pergi pegang lidah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarfi lisani nafsihi. Nabi pergi pegang di hujung lidah tadi dengan tangan dia gini. Pegang. Lalu lepas tu Nabi kata summa qal hadza ini. Kenapakah Nabi itu tunjuk kepada lidah? Karena lidah ni lah adalah perkara yang nak kira banyak sekali di dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang jadi dosa tu banyak seperti lidah. Tak ada. Mata tak boleh sambung dengan dia lagi. Telinga tak boleh sambung dengan dia lagi. Jadi dok benggerak, habis pala boleh dosa sekarang tu kerana lidah. Kerana lidah kita ni ya, apa nama orang panggil kata? Ia satu perkara yang tidak ada garis dia. Ia tak ada tulis.
Lidah ni tak ada tulis, berperhati tengok hak Tuhan royak tu. Menyakiti orang sebab lidah. Kata korang, tuduh orang, gapo sebagaimana, kata lagi, itu adalah kerja lidah. Itulah Nabi SAW royak mari. Ini bukan Imam Ahmad seorang yang royak. Demikian itu juga semakna dengan ini perkataan ni Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, dan kata Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasanus sahih. Hadis hasanus sahih. Adapun riwayat hak Imam Muslim dan riwayat Imam Nasa'i daripada Abdullah bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi itu, ia kata kepada Nabi gini, Ya Rasulullah, kulli fil Islam, qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Rasulullah, coba ya satu perkara Rusia kepada aku. Aku tak serah kecek banyak. Murayak aku sepatah ni memadai. Aku tak kena tanya dah orang lain banyak. Memadai sekarang. Lalu Nabi SAW kata, Qul amantu billah thumma istaqim. Kata olehmu, Hei Sufyan, anak Abdullah Thaqafi, aku beriman dengan Allah. Kena mengaku. Kena mengaku. Kena iktiraf. Bahasa Arab kata. Kena mengaku. Kena iktiraf. Dengan Allah Ta'ala, thumma istaqim. Kemudian kena istiqamah. Gapo kita dok kecek istiqamah, masalah iman, masalah ikhlas. Nak boleh gapo? Orang hak tak ada akhirat, ya kecek gitulah. Nak boleh gaponya kita dok kecek gini-gini boleh gapo? Terkadang kita orang beriman hak ada akhirat tapi tak jelas, tak cerah, ya kecek juga dengan itu perkataan. Lalu Tuhan nak royak kepada kita, kata ini pedah bagi diri kamu, bukan pedah bagi aku. Tuhan kata, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu. Makna kana? Makna kata, turunnya di atas mereka itu ketika mana? Ketika roh duk sini. Duk ditekak ni. Ketika roh duk ditekak ni, itulah makna kata keluar, nak tubik dah roh daripada jasad seseorang. Kerana kita duk boleh kedebeh, hanallah, duk zalim ko orang, duk tu, duk ni, kerana ada roh. Kalau tak ada roh dalam jasad kita, nescaya pakai takbir demo lama dah. Tak kena mari duk tamu dunia ni buat jadi susah payah. Dak. Dengan sebab itu, ketika tu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Turun di atas mereka itu oleh para malaikat. Malaikat turun buat apanya? Turun di sini Tuhan guna ala. Kalau ala, kalau kita kata, sopong balap takolah. Tapi di sini bukan makna ala pakai makna tu. Supaya kita kata Assalamualaikum. Hak tu kesejahtera di atas kamu. Bukan semata-mata ala ni, dia nak turun bala sokmo, dia kena tengok juga. Tunjuk ke bahasa. Hak Tuhan kanak lagu mana sebagaimana alim ulama kita duk royak lah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Hak ni kita nak ni. Kita duk serabut ke? Kita nak pergi pun tak pandai. Nak hundur pun tak boleh. Ni saya nak misal kenapa. Tiba-tiba ada seorang mari calon ataupun dua orang yang beramanah lagi thiqah. Tak ada apa. Makcik, tak payah. Amal nak pergi sendiri. Tak kenal, mau pergi sendiri. Siapa tepat insyaAllah. Kita berasa kan. Kita duk serabut, duk cari tempat kita nak pergi. Tak boleh mana kata sepang sesak jalan. Sesak jalan. Tak tahu tak nak pergi. Jalan keluar tak ada. Tiba-tiba Tuhan berjadikan, mengadakan dengan izinnya Tuhan ada dua orang yang beramanah lagi siqah. Calon diri. Janji kata, pergi dengan Amos. Saya nak pergi, nak bawa pergi tempat hak. Tak payah nak pergi.
mama nak pergi, ayah nak pergi dengan saya. Perasaan kita macam mana berasa? Rasa gembira, rasa muju. Nampak tak? Kita nak pergi luar negara, kita tak pandai nak pergi. Dia mau pergi dengan kita. InsyaAllah siapa? Rasa kan? Rasa tu tak tahu nak rayak. Orang hak duduk dalam peristiwa itulah boleh rasa dengan cara jelasnya. Lalu berkata Imam Mujahid dan Suddi, yakni hak turun malaikat ni tatanazzalu alaihimul malaikatu tutu indal maut, di sisi dekat-dekat nak mati. Ketika nak mati ni mana mengeluarkan roh daripada jasad tu, mana mat. Tapi mati dalam arti kata hilang ke? Zala ke? Ada, dia hidup pada al-lesa lagi. Nisbah kalau al-ning, matilah. Tapi al-lesa lagi, dia hidup. Lalu, malaikat tu qailin. Malaikat tu bersuara. Seolah kata kita duk serabuk ke? Duk serabuk, duk rusing, duk tak sedap hati, duk tak tahu nak rayak lah. Mula sakit mati lagi. Mabuk mati lagi. Sebab tu ada satu riwayat. Suruh berdoa, Allahumma hawwin aliyya sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan aku, hendaklah memperengihkan di atas aku mabuk mati. Orang yang zalim kepada orang ketika mati ni seksa sekali. Orang tak pandai syukur budi bahasa ketika nak mati, seksa sekali. Orang yang tak pandai reda terhadap nikmat yang Tuhan beri ketika nak mati, seksa sekali. Orang yang buat menyakiti manusia sedangkan dia tak ada salah, kita menyakiti dia, adalah seksa sama sekali. Kita calonlah diri kita nak duduk lah mana kita pilih baik. Tapi serulah kata tak sah kacau lah duduk situ. Nah, tak sah kacau kita duduk situ. Kerana apa? Kita sendiri yang rugi dan binasa. Kata malaikat tak kalau orang tu nak mati, yang bersifat dengan istiqamah lagi berimeh tadi, alla takhafu. Tak sah takut. Tak sah takut. Tak sah takut gapo? Allah. Tak? Apa tak sah takut, wahai Mujahid dan Ikrimah? Mimma tuqaddimu alaihim min amril akhirah. Kerana kamu itu senantiasa duk cerdas siap dah daripada amal kamu yang istiqamah di atas iman yang cermelang tadi. Tu baik dah lah. Tu baik natijah dah lah. Oh, baru kenapa? Sabit pun kita duk kata ke dia tak pakai kita pun. Hari ni, duit stok ke boleh ke dia. Yalah. Sebab tu dia tak jalan pun dengan kita masa kita duk berjalan. Hari ni dia najah ngaji periksa dia lepas pada hak lain-lain. Yalah tu. Nak royak kata, apabila kita nak iman, nak istiqamah, ya kena ada lah coba. Duk heret tu, ya kena ada orang heret supaya nak jadi gelecah supaya dia. Kita nak istiqamah di atas tu, ya kita kena pergi. Apabila sampai sini, datang dah natijah. Belum daripada nak masuk syurga ni. Allah takhafu, jangan takut. Allah, jangan apa? Jangan takut. Satu perkara ya, dak wala tahzanu. Dan tak berapa? Tak jadi rusing. Tak jadi rusing. Rusing di atas apa? Rusing di atas barang yang dah tinggal daripada urusan dunia, sama ada daripada anak pinak, ataupun isteri, ataupun harta benda, ataupun utang. Allah Ta'ala suruh malaikat kata, alla takhafu wa la tahzanu. Tak usah rusing. Kerana orang apabila berhutang,
Niat dia dalam hati di dalam tu, kata aku nak tunaikan hutang. Kalau dia tak ada, tak sempat, Allah Ta'ala bayar beri. Tapi hari ni masalah hutang penuh dunia, penuh negeri, penuh masyarakat. Terkadang kita menega duk jadi bank gerak dan sebagainya dengan sebab tak bayar hutang. Kalimah hutang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak semayawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata duk kena pukulkan akan kulit dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata dia itu akan tergantung roh dia. Kita mudah-mudah ya masalah hutang hari ni. Terkadang cekak dah. Nak beli tu beli ni hutang penuh atas belakang. Usaha wak jadi hutang tu ada. Hutang saja ada. Ada dalam tu reba pula. Bah, kita nak pergi duk mana? Orang duk ngajar, duk royak, kita tak ambil pedah daripada dia. Ajaran agama ya pedah bagi orang ambil pergi pakai. Bukan pedah bagi orang mengajar. Kalau orang mengajar tak amal, supa ya. Kita orang hak dengar ajaran, kita kena ambil pakai. Tak kira. Orang pakai ajaran, sama ada orang mengajar ataupun orang dengar, ia berjaya bagi diri dia. Kalau tak, sama ada orang mengajar sendiri pun tak berjaya. Ini kata ke hak lain. Maka kita tengok hari ni masalah hutang berat benar. Tak kira siapa dan siapa, keluarga mana keluarga tu, keluarga ni tak kira. Tak boleh nak buka wak perniagaan tu, perniagaan ni tak boleh. Sebab apa? Hutang. Mari nak berhutang sen dulu. Esok nak bayar 100 kok. Oh, kau dulu dah. Dah tu kita berasa lemah sikit lah ni. Seminggu. Kemudian sebulan. Lepas sebulan, setengah tahun. Setengah tahun, setahun. Apabila setahun, tuan minta. Punah alakah pula. Punah perasaan, punah perhubungan. Ini adalah muskilah masyarakat. Dalam masyarakat kita banyak masalah. Kita nak ukar lagu mana? Ya tak boleh nak ukar di undang-undang, ya kena ukar di hati. Sebab nak berhutang-berhutang ni perasaan hati. Sebab apa? Tak ada nak makan ke? Tak. Kerana dia itu tabiat. Jadi tabiat bahasa petani bagi. Tabiat jadi gitu. Kalau tak berhutang, rasa tak sudah. Dengan sebab itu, kita sendiri sebagai orang Islam kena bercampur tangan dalam masalah ni. Nak ukar lagu mana masyarakat? Kerana masalah hutang, dunia ni pun teruk. Orang itu tindak ke? Akhirat esok berat benar. Kira Nabi tak semaya. Nabi nak semaya di atas munafik. Tapi di atas orang lekat hutang, Nabi tak semaya. Tahu? Kita sebagai orang yang berakal, orang yang beriman ni kira. Nampak tak tu? Kira ambil. Nabi nak semaya di atas Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Tuhan tak buat turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihnya, semaya di Nabi. Siapa kasih Sayyidina Umar duk heret Nabi, ya Rasulullah ini munafik munduk dia, Umar munduk dia. Aku nak semaya. Tapi kalau ayat tening orang Islam tapi utai ada, sallu ala akhikum. Semaya di atas puakmu, semaya di atas saudaramu, aku dak. Apa rasa kita? Tu Rasulullah tu alaihi salatu wassalam tak beri syafaat. Syafaat mula-mula itu semaya Nabi di atas mayat tu. Hak tu hak mula-mula sekali. Rupa Nabi buat kita tengok, Nabi paling sungguh. Bacalah sejarah. Tak ada pihak engkar masalah ni daripada tok guru mana-mana royaklah tu berlaku. Tetapi
Duk jadi tabiat situ. Tabiat wasa tak sudah. Gitu. InsyaAllah kita kena pakat kikih diri kita. Butai jangan biar dah. Tak kuasa, kau dulu. Selama mana tak ada duk mati kali kah. Tapi dengan sebab kalau bahasa saya panggil kaniyum. Demo ada kereta nak kereta atik. Demo ada peti sejuk hap-hapsan nak peti sejuk hap-hapsan atik. Hak duk pakai tu boleh dah. Tapi duk cari buku nak beruteh. Siapa akan mengaji beruteh, beruteh belakang. La ilaha illallah. Lepas tu, berdarah. Mari apa? Hak merah tu. Apa nama? Reba. Habis licin. Mana kita nak pergi cari kebahagiaan? Tak orang nak surah Tok Guru. Ni agama gini. Bilalah Tuhan nak tolong umat ni. Bilalah rahmat nak turun. Bilalah berkat nak timbul. Nak timbul lagu mana? Hak ni uteh, hak ni reba, hak ni riswah. Habis licin. Ni patut kita sebagai orang Islam kena suluh diri dulu. Tak selalu kata kat orang lah. Diri kita cek ada uteh tak kita. Kalau ada uteh, cepat-cepat. Wah tu. Patut angin kita tu sudah angin tinggi sangatlah. Orang perempuan sendiri tak sedut tekan lah. Orang lelaki tu abai-abai dia tu kuat-kuat sangat. Sia ke dia. Sia ke diri dia tak? Lekat hutan ni masalah banyak. Nah, masalah banyak. Kau kogi. Capur tangan. Jadi molek. Bawa sama-sama bawa. Okey. Tu hebui tu jalan kot mana-mana. Tapi jangan pesing hutan ni. Tak sah. Tak molek lagu tu. Wala tahzanu. Patut sekadar tu lah. Okay, sekadar tu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hak ni hak nak. Hak ni lah Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Makna malaikat itu diizin oleh Allah Ta'ala suruh beri berita gembira. Gembira dengan apa? Bil jannah. Dengan syurga. Waridah tayangi syurga we nampak kata hamba yang molek yang nak mati ni jangan takut, jangan bimbang, jangan serabut. Ning tepat ke dia memang hak mu nak gi. Pasal kan? Kita duk takut ke duk di pada kapal. Oh tak segilah, nak orang nak tinggal keluarga kita tak nak gi ngapi ya. Tak sah waktu baik gambar Mekah gini, makcik yang duk teriak ni gini ni. Nak pergi tak? Kalau budak-budak ni sekolah nak pergi ngaji ni gini. Ni adik ni gini. Buka we tengok satu persatu. Gambar ada kela ni. Tu nak misal we nampak. Hak ni waris syurga. Situ kita dah tengok senyum muka setengah-setengah. Saya pernah pergi menawaklah orang yang meninggal daripada Tok Guru kita lah. Allah saya tak pernah tengok muka dia. Dia adalah ketua majlis wilayah Jalan masa tu. Allah kita tengok muka dia. Seolah kata masa dia duk senyum. Dia duk senyum lagu mana? Keadaan mayat dia keadaan tu. Senyum muka. Supaya gembira. Tak ada jadi masa. Tak ada jadi bahasa orang tani panggil keruk. Seolah kata jadi huduh. Tak. Senyum muka dia. Sebab apa? Ni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syurga yang kamu itu duk kena berjanjikan. Makna kata syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Hak Tuhan duk janji mari dalam syurga. Hak Tuhan duk royak dalam Quran tentang syurga. We tengok gambar syurga, senyum. Dengan sebab itu dalam ayat kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Tuhan cabutkan daripada hati dia sifat takut dan sifat bimbang tadi buat tupik. Apabila benda tu tak ada, hak duk takut, hak duk bimbang tu hilang dah tubik daripada hati, jadilah ke mana? Timbul sifat gapo? Iaitu sifat gembira. Timbul tubik mari.
Dengan sebab itu hadis daripada Bara' ibn Azib, salah seorang sahabat besar lah Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sabit daripada baginda SAW, Nabi katakan, dia kata, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, taqul, dia kata, li ruhil mu'min, kata bagi ruh al-mu'min. Dia mari duk, kata dalam hadis, dia mari duk di kepala. Malaikat malakul maut dia mari duk di kepala. Dan malaikat hafazah tu hatta mari duk sekelilingi. Kita tak nampak. Malaikat orang yang Tuhan nak panggil kelik tu, satu riwayat dan asar daripada para sahabat kata setengah kata nampak. Kata apa? Kata nampak. Malaikat tu kata kan, li ruhil mu'min ukhruji ayyatuhar ruhut tayyibah. Ruh hak molek duk dalam jasad ni. Tubiklah, tubik. So Allah kata, seru dengar halusi suruh tubik daripada jasad tadi. Seru halusi. Seru dengan halusi faham tak? Mana seru dengan cara tak kasar. Kita demo kecek. Gi, kita pakai gi. Tak apa dah, siap dah sini, kita pakai gi lah. Sudah dah. Naik-naik kereta, kita pakai gi. Ya tak suka dengan jekah pasal tu. Ukhruji ayyatuhar ruhut tayyibah min jasadit tayyib. Daripada jasad yang molek. Jasad yang molek mana? Jasad orang yang beriman, orang yang istiqamah, dan orang yang ikhlas dan mutaba'ah. Iman kepada Allah, istiqamah di atas urusan, dan ikhlaskan amalan, dan dia itu ikut akan jenjak langkah Nabi dia alaihissalatu wassalam. Boleh. Allah. Ukhruji ila rauhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Tubik. Kita pergi pada tempat asal lagi. Duduklah jasad ni. Menyakit pun penuhlah jasad ni. Serabut pun penuh dalam jasad ni. Nah, jasad ni pun tak kekal. Jasad ni pun benda tak molek. Kita pergi pakat tubik. Kita pergi. Pergi kepada mana? Pergi kepada perkara yang lebih baik daripada ni. Dan hak besar sekali, pergi kepada Tuhan yang tak marah padamu. Kita pergi jumpa Tuhan, tak marah. Tuhan tak saya marah kali kamu. Kita pergi jumpa. Supaya kita duk takut seorang kan. Boleh ada kita silap gapo dengan dia. Dia mata pergi jumpa dengan demo tu. Kita tak takut nak pergi. Kita salah dengan dia. Tak apa, aku dah ada. Ya pun nak wih maaf demo. Aku tahu. Aku mari pun dengan urusan dia. Rasa kan oleh hati. Rasa tenang. Nak pergi. Situlah senyum muka. Situlah jadi gembira. Berkesan kepada jasad yang akan binasa. Jasad kita ni akan binasa. Tapi roh kita akan tetap ada situ lah. Nanti hari nafkhatus thaniyah, roh tu akan masuk dalam jasad semula. Tapi jasad tu adalah jasad yang kekal abadi dah lah. Ya Allah Ta'ala jadi sama ada kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Situ. Allah. Pasal kan kita dengar ayat Tuhan sendiri. Nak istiqamah. Istiqamah. Ni istiqamah. Klik sini. Lalu ayat yang ke-31 tu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hani hana. Manusia yang dah habis duit. Benda hak tak ada pakai. Manusia yang dah habis tenaga dengan benda hak binasa. Manusia yang dah habis masa dengan orang tak ada berikan kepentingan kepada kamu. Dan berbagai-bagai daripada bahagia-bahagia yang jadi binasakan diri, menggerakkan akan amalan dan sebagainya. Mari dengar Tuhan nak katakan. Tuhan nak royak kepada kita. Kata kita duk cari tu duk sini.
Bukan duk lain. Ni. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami penolong kamu di dalam hidupan dunia. Pia kata kami di sini ni. Kami di sini malaikah. Malaikah hafazah. Bukan Allah situ tu. Kami situ tu. Setengah dia terjemah kata, kami iaitu Allah. Tak. Ahli tafsir yang dia itu rakyat kepada kita, kata kami di situ kena kepada al-malaikah. Malaikat. Malaikat Tuhan kita lah. Di sisi kita tu duk ihtidar. Ihtidar mana kata duk penat. Bahasa petani panggil duk letih. Nahnu kunna awliya'ukum. Awliya'akum. Puak kita ni malaikat kata, kita ni didapati kekasih bagi puakmu. Kawan bagi puakmu. Di dalam hidupan dunia. Kamilah duk memudahkan kamu dengan izinan Allah Ta'ala. Daripada jaganya semut. Nak masuk dalam telinga. Apabila mu tu tidur. Daripada nak jadi mudarat. Perkara-perkara yang nak mudaratkan kamu. Dengan izin Allah Ta'ala lah aku sepak. Malaikat duk royak kebaikan dia terhadap kita. Yang senantiasa duk saing kawal dengan dia. Walaupun kita tak nampak dengan mata kepala. Lalu apabila dia kata gitu, tu makna kata nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Lah dunia duk saing dah kita. Lalu tu dia kata wa fil akhirah. Maka kamu nak gi ni hai manusia, kami juga nak jadi teman mugi sekali. Kerana mati itulah awal pitu nak gi kita daripada dunia kepada alam akhirat. Awal pitu. Mari buat apa ni? Mari kerana nak ketenangan daripada serabut mung tu, daripada wahsyatil qabr. Wahsyati fil qabr. Fil kubur. Kubur ni benda yang huduh. Kalau bahasa Arab panggil baitid dud. Umuh perkara-perkara yang huduh. Kita tak setuju, tak kena. Lalu dalam kubur tu perkara yang huduh-huduh. Waktu heroyak mari daripada seksa dan sebagainya. Malaikat dia kata tak sedap serabut hak tu. Aku nak jadi temanmu sendiri. Seolah kata kita becak kain kita ni, hak cemar ni tubik daripada tubuh badan kita. Ya nak jadi lagu mana kain biar. Asalkan tubuh badan kita selamat. Gitu nak misawi nampak mudah-mudah. Kain kita kena gapo-gapo najis ke gapo nama kita becak tak luar tu. Juga roh tu becak tubik daripada jasad tu, ia jadi segar semula. Itu dia. Lalu kami juga nak jadi teman bagi kamu apabila siuk sunat sangka kala. Hak lu jadi serabut bosan sangat, kami juga. Dan kami juga nak jadi teman bagi kamu hari bangkit dan hari hisab. Dan kami juga nak jadi teman bagi kamu hari kamu nak lalu di atas titik sirat. Dan nak mensampaikan, makna aku ni nak gi dengan mung sehingga sapa mung tu kepada syurga nanti. Tengok. Sebab itulah kita kata hari ni kita dah mau buat apa nama angkara gitu, zalim gini. Cabuk ning daripada kita, hati kita jadi gitu, jadi gini. Dalam kerja, dalam nego, dalam bergaul, hidup perharian, dalam ni. Terkadang hati kita jadi rusak dengan sebab perkara-perkara tersebut tadi. Maka kita mengingati diri kita. Apabila kita mengingati sini, kita rasa tenang, rasa boleh duduk. Dan hak ning lah, ia akan sayang kita sungguh. Ia tak akan upih tekak kita. Hak ni hak sungguh. Hak ni hak benarnya. Tapi dengan sebab email kita tak nampak, tak cerah, jadi sebenarnya tak ada. Sebenarnya ada benda ni.
Ini perkara yang kita itu kena tahu sungguh. Mengaji ni nak nampak siapa sini ya. Baru kita tengok demo tu senyum. Kita tengok tu dia ni susah kena apa nama coba gitu. Kenapa boleh senyum lagi? Sebab hati dia duduk sini. Tapi kalau hati tak ada duduk sini, harta lek ni pun ada, harta lek ni pun ada. Orang depan pun ada, orang belakang pun ada. Atas pun ada, bawah pun ada. Tapi hati tak tetap. Cuba kita perhati, tengok jadi halusi kita hidup pada dunia ni. Cuba kita perhati, tengok. Ya kenapa? Karena haqiqatul hayati fid dunya hakadha. Hidup pada dunia lah tu. Nak jadi tenir sama, tak. Nak jadi susah sama, tak. Mari naik turun, naik turun, naik turun. Mari berasa tenir, ada hari berasa serabut. Mari hari berasa kata sebab, ada hari boleh menyawa. Mari berasa kaya, ada boleh kita rasa kata kita tak ada duit, tak pakai miskin, macam mana berasa. Hari ni kita berasa sihat, esok berasa lagu lain pula. Sebab apa? Itulah dunia. Taghayyurul hal. Ubah keadaan. Ubah keadaan kepada rusak, kepada rusak. Ada pun syurga ubah keadaan juga, tapi kepada kekal. Makan tak berhenti, minum tak berhenti, ubah juga, tapi kekal. Dunia, Allah. Kalulah benda tu tak say. Benda hak tak say. Seolah kata benda hak tak jadi seperti kita nak. Belanjalah duit setara mana. Belanjalah gapo. Tak ada. Sebab tu masalah hati ni nah. Kita nak gantung sini ni. Umat Islam. Sebab hati manusia ni nak jadi satu. Dia tak boleh nak satu dalam arti kalau Tuhan itu tak kandak. Sebab tu Nabi SAW Tuhan jaga tu. Tuhan kata, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum, walakin Allah allafa bainakum." Ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainakum. Kalau mau belanja setara mana pun harta, supaya nak hati dia tu jadi alaf. Apa mana alaf? Jadi satu, molek tenir, molek. Ma allafta bainahum. Nak jadi tenir satu gitu tak boleh. Walakin Allah allafa bainahum. Allah Ta'ala kerja dia tu. Sebab tu hati kita ni Allah ya lihat. Nah, ya lihat. Lalu Tuhan royak pula. Nak malaikat royak pula. Tadi jadi temir tak padai dah. Kita duk rasa takut lah. Piyolah nak jadi saing kuduk dalam kubur esok. Aku nak pergi kepada mahsyar lagu mana. Nak titi sirak dengan piyo. Sebab manusia ni tak sedap duk sore tak sedap. Sebab tu Rasulullah yang lari kita musafir sore. Ya tak say. Dia kena ada temir. Ada temir musafir. Tapi hak besar sekali hak ni. Ayat yang seterusnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Hak ni hak besar sekali. Lah mana? Cuba kita perhati. Walakum dan bagi kamu padanya. Dan bagi kamu padanya. Iaitu pada syurga. Dalam syurga tu. Nampak tu tak? Di dalam syurga itu. Ataupun di dalam hari akhirat tu. Kata ulama ada dua sini. Apa yang diingini oleh hawa, oleh nafsu kamu. Ya Allah. Seolah kata, apa hak kita duk no, apa hak kita nak dapat, nak boleh duk sini. Allah. Nak boleh siapa sini ni kena gelesah sungguh. Sebab dunia ni kalau nak kira umur bagi kita manusia ni ya lama juga 60 tahun, 70 tahun. Sungguh tak? Akan tetapi di sisi Allah Ta'ala ni dia tak kira lama. Nara ba'ida. Mung tu tengok kata jauh. Tapi wallahu yara qaribah. Allah Ta'ala tengok kata dekat.
Dengan sebab lah pandangnya lain-lain dah kan. Tetapi dalam syurga, dalam hari akhirat ni ya ada walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Gapo makna dalam syurga semua barang yang mu nak pilih perkara yang mu itu ingin. Hak mu ingin boleh belaka. Allah. Sampai sini. Tuhan yang tahu boleh belaka, pahal lagi. Sore-sore Tuhan tu nikmat 10 kali ganda dunia ni. Hak dia sore. Ada dalam tu benda khidmat, ada dalam tu makan ni, pakai ye, minum ni. Penyakit tak ada, mati tak ada, letih tak ada, torak tak ada, serabut tak ada. Dah no. Sebab tu dalam ayat lain saya kata li ajli hadza falyamalil amilun. Dengan sebab itulah makna nikmat syurga itulah orang pakat dok gemar sangat nak buat amal tu. Tu ya dalam Islam kita ajar. Ni siapa kata saya gemar apa Allah Taala royak langsung ni. Ini bukan. Itu bukan ajaran Islam, ajaran Buza. Ajaran Buza nak kerak habis. Licin. Islam bukanlah tu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Baca mulai ayat ni. Imam-imam, tokoh-tokoh, ulama-ulama hak berkat, hak adanya karamat zaman salafis salih dulu, dia baca satu ayat ni, dia ulas sepanjang malam. Sepanjang malam. Berdiri pukul 2 sampai pukul 4:30 sepanjang malam. Baca hak ni. Supaya apa? Nak masuk di dalam hati. Apabila masuk dalam hati, hak ning lah. Pernah dengar tak? Kisah sahabat dok kikir. Wah tamat. Dalam midai berat. Rasulullah kata, amamakal jannah. Depanmu tu syurga. Apa depanmu syurga? Yuqatil bainakum wa bainal kuffar. Pertemuan di antara kamu dan orang hatta beriman. Pertemuan lagu mana? Adalah luka, berdarah, sebagainya. Sahabat ni, hak dok kikir buah tamar tu. Hak buah tamar gitu. Terus masuk. Tu iman mereka. Kita tak sabar situ. Nampak tak tu tak? Tapi kena usaha lah. Kena usaha. Nak uwi sekut 2 apa kena kita tangih. Ketah. Nak tolong orang ni, ketah kita. Terkadang ada setengah-setengah daripada orang Islam kita. Nak ayat kata, jangan kata harta benda nak bantu agama. Tenaga, rain tak sewi juga. Bantu apa? Kita musyarakah apa? Itu kerja masjid. Waltih kita. La haula wa la quwata illa billah. Ada orang mikir lagu tu. Saya dengar dengan telinga. Saya ngiling Allah. Apa gitu lalu? Nak uwi habuai wang kepada jalannya tu jauh. Sekut sama tak beri. Nak uwi rain. Tak juga. Nak uwi kuat apa nama tenaga. Kuasa hak kita hak tu uwi gagah. Tak juga. Mana uwi boleh lagu mana? Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Saya boleh. Tak. Walakum fiha ma tad'un. Allah. Hak kita nak tu Tuhan wi belakang dah. Hak minta pula. Walah mana Tok Guru? Gini nak misal nampak mudah-mudah. Belanja bulan ni hak tetap tu cerak dah. Ikut naknya mana? Nak 100,000 sebulan aku nak wi. Tapi kalau mau minta pula aku nak wi lagi. Tu makna kata walakum fiha ma tad'un. Gapo lagi kita? Dok kreat gapo? Dok serabut gapo? Dok using gapo? Nak 2 perkara yang nak boleh gani. Gapo? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu.
perkara. Hal lain? Tak. Nak dua perkara ni ke? Masa nak cabut nyawa tu lagi. Sampai ke sini, tenis mata-mata. Ya Allah. Habis dah lah kita nak kata apa lagi. Tak ada nak duduk serabut, sakit kepala, tidur, bercenera, makan, minum, apa segar molek. Duduk dalam keluarga pun, ada kebahagiaan. Cukup. Isteri pun pahal suami, suami pun pahal isteri, anak pahal ibu bapa pahal anak cucu. Habis. Pakai duduk dengan molek. Munggi dulu aku semaya atasmu berdoa kepadamu. Gitu. Itulah hidup dunia. Hak nak hidup sungguh sini. Zaman kita ni kalau kita kata tak zaman kita dah ada dunia ni. Kita usaha bantu duit, bantu tenaga, bergatu kan ni. Tak leh lagi sepangan ni. Wak molek, sahabis molek, kecek molek, hajar molek, wi makan dengan molek, wi tidur dengan molek. Tak jadi gini. Tu nak ayat tak? Dunia. Lalu ayat akhir, nuzulam min ghafurir rahim. Pemberian yang serba mewah itu tadi. Hak mewah tadi tu sebagai sebutan penghormatan daripada Allah yang amat pengampun lagi amat pengasihani. Semua tu hak Tuhan nak uwi. Apabila Tuhan nak uwi, ku nak uwi, terima. Nak gapo lagi kita sebagai orang Islam? Apabila kita dengar ayat Quran, 3 ayat ni pada dah. Ambil ayat ni pergi semaya malas tak lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Yakfi, cukup. We masuk cocok dalam tu. Pakailah umur 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sementara kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, duduk di dalam tenang, duduk di dalam bahagia, duduk di dalam keadaan yang kita berasa kata gembira. Itulah sedikit daripada pengertian ayat pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada akhir ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita melalui ayat Al-Quran yang kita telah dengar dan tadabbur dan faham akan makna dia. Dan janganlah kita terlupa pakat-pakat berdoa, pakat selamat belaka kepada negara kita, umat Nabi Muhammad kita alaihi salatu wassalam. Dan marilah kita sama-sama kita berikan sumbangan bantuan terhadap pengajian kita. Hak utama sekali, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan doa mula-mula. Yang kedua dengan tenaga hati, kemudian dengan harta benda sekadar mana kita mampu supaya kita dapat kejayaan dunia dan di akhirat bersama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اجعلنا من المخلصين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.